Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid-murid yang menonton maupun cikgu-cikgu yang sedang menonton. Saya doakan agar semuanya sihat-sihat walafiat. Baiklah, hari ini saya sangat teruja dan saya sangat bersemangat. Sebab apa? Sebab kita meraihkan Hari Malaysia. Kibarkan jalur gemilang anda, tanda cintakan negara kita, negara Malaysia. Baiklah, hari ini kita berada di Mahir Didik TV KPM. Baiklah, sebelum kita mula, ingin saya ingatkan kepada semua, selain kita cintakan negara kita, kita kibarkan jalur gemilang, kita juga kena jaga SOP. Macam mana nak jaga SOP? Pakailah pelitup muka dengan kemas, tutup hidung dan mulut. Kemudian jaga jarak kita sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan selain itu, kita kena sentiasa cuci tangan kita menggunakan sabun ataupun gel sanitasi tangan. Baiklah, dekat hadapan saya ni banyak model-model. Ada rumah burung, tapi burung ni tak ada. Macam mana ni? Alamak, tak bunyi pula. Ada ke burung ni? Terdengar-dengar suara burung. Di mana ya? Cikgu Syukri sini, cikgu. Nampak. Ni burung saya burungnya. cari-cari tadi. Di mana terdengar-dengar suara burung? Burung betina, cikgu ya? Nak mencari kawan. Bolehlah ni. Di sini, silakan cikgu. Ya, cikgu letak kat sini. Okey, boleh cikgu. Okey, diam tau. Boleh berpesan, cikgu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Sihat, cikgu ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Apa khabar, Sim? Sihat, alhamdulillah. Bersemangat, cikgu. Saya dengan cikgu Syukri hari ini. Ya, betul. Bersemangat. Okey, cikgu. Boleh perkenalkan diri cikgu dulu? Okey, Assalamualaikum. Sejahtera kepada semua penonton-penonton di rumah, murid-murid. Tahap 1 pertama. Okey, hari ini kita akan belajar pendidikan seni visual tahap 1. Okey, tajuknya Rumah Burung. Fokusnya kepada bidang membentuk dan pembinaan model rumah burung. Itu dia. Itu dia. Tapi cikgu, tadi saya dah ingatkan pelajar-pelajar serta mereka yang menonton tentang penjagaan SOP. Ya, elok sekiranya kita di studio ni amalkan juga SOP. Jaga jarak. Jaga jarak. Dan juga ini cikgu. Silakan. Terima Sanitasi kasih, tangan Sin. cikgu. Sin, nampak kacak hari ni ya? Nampak kacak Pakai pelitup muka pun nampak cikgu ya? Itulah. Suara Cikgunya memikat tu tadi, burung saya tercari-cari. Jangan, suara cikgu. dari mana datang tu? Cikgu pun apa kurang je cikgu. Masih handsome lagi cikgu. Tapi saya dah berpunya. Tak apa cikgu. Mungkin saya bersiul tadi, mungkin ada yang menghinggapkan cikgu. Kita tak tahu. Okey cikgu, apa kena mengena video yang kita tengok awal tadi dengan pembelajaran kita pada hari ini cikgu? Okey, kalau kita tengok video tadi, kita nampak ada kanak-kanak sedang bermain dengan burung tiung kepala kerbau namanya. Okey, cikgu ambil video tu di satu tempat lah di Temeloh mana pemilik burung tu dia memang pemikat burung lah. Dia cikgu sebenarnya. Burung tu jinak ya cikgu? Burung tu sangat jinak. Dia lepas macam tu boleh bermain-main dengan anak-anak, boleh patuk-patuk kaki, patuk tangan, boleh naik atas kepala. Memang bela daripada kecil lah cikgu. Mungkin lah. Yang saya difahamkan dia bela daripada kecil lah. Okey, kalau kita pun sebenarnya, kita dengan haiwan ni sebenarnya boleh boleh mewujudkan satu hubungan yang baik sebenarnya. Boleh berinteraksi lah cikgu kan? Kalau kita jaga dia, insya-Allah dia akan bersama dengan kita. Okey. Jadi untuk video tadi tu kita nak kaitkan dengan tajuk kita pada hari ni lah. Okey, kita nak buat model rumah burung. Jadi dalam video tadi kita tengok anak tu sedang memberi anak burung makan kan. Burung duduk dalam rumah dia, dalam sangkar. Jadi kita nak kaitkan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi cikgu ada cakap tentang model kan cikgu? Ya, betul. Saya nak tanya cikgu, apa beza model dengan objek yang sebenar? Macam depan saya ni, adakah model, adakah objek sebenar? Okey, kalau kita tengok kita fokus pada di sini lah. Okey, ini adalah contoh model. Okey, sebenarnya model ni takrifnya dia lebih kepada suatu barang yang kita tiru tapi dia lebih kecil lah berbanding dengan objek sebenar. Okey, contoh kalau tengok kereta kan. Ni nampak model lah. Kalau kereta sebenar besar lah. Besar yang kita boleh naik tu kan. Banyak fungsi dia. Sama juga kalau macam ni model rumah ni. Okey, rumah Johor kan. Ni model. Jadi model kita nampak lah. Ada pintu, ada tingkap, ada dinding, bumbung, lantai dan sebagainya. Tapi kita tak boleh masuk lah. Sebab ini hanyalah model. Jadi dia lebih kecil berbanding kalau dengan masuk cikgu, runtuh cikgu. Lagi-lagi macam saya dia masuk, tak jadi rumah dah lepas tu. Betul. Okey, yang ni pula, ni semua karya anak murid cikgu tahu. Anak murid cikgu yang buat ni, tahun berapa cikgu buat? Ada nama kat sini, Nurul Najwa ni. Nurul Najwa, ni awak punya. Ini Rais. Jadi saya bawa sajalah cikgu bawa ke studio ni supaya kita dapat berkongsi kan. Ini contoh model kenderaan. Kalau ini mainan kan. Tapi dia boleh jadi model juga sebenarnya. Faham. Kalau kita tengok
pada objek sebenar kan. Ini perbezaan antara objek sebenar dengan model. Model saiznya lebih Kecil. Kalau objek sebenar tu yang besar lah. Faham. Saya ada soalan lain, cikgu. Ya, okey. Apakah unsur seni yang terkandung dalam penghasilan karya model? Macam model ni. Okey. Unsur-unsur seni dia. Okey, dalam pendidikan seni visual biasanya kalau kita belajar seni visual ada dua benda yang sangat penting lah, dua perkara lah. Okey. Yang pertama unsur seni, yang kedua prinsip rekaan. Okey, kedua-dua ni adalah bahasa seni visual. Okey, kalau kita belajar bahasa Melayu anak-anak di rumah, okey, murid-murid kalau kita belajar bahasa Melayu dia ada tata bahasa kan. Kalau kita belajar matematik ada mengira, nombor kan, ada bahagi, tolak. Tapi kalau untuk seni ni kita ada bahasa seni visual. Okey, ada dua unsur seni. Yang pertama unsur seni, yang kedua prinsip rekaan. Dalam unsur seni ni ada 6. Okey. Yang pertama garisan, rupa, bentuk, warna, jalinan dan ruang. Okey, jadi fokus kita hari ni kita lebih kepada bentuk lah. Okey, sebab kita nak menghasilkan model, jadi kita fokus kepada unsur seni bentuk, di mana bentuk ni dia ada dua. Satu bentuk ilusi, satu bentuk konkret. Okey, nak tahu apa dia lebih lanjut, kita berehat seketika, kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, kita bertemu kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Hari ini bersama saya Mohsin Nazli dan juga Cikgu Syukri. Baiklah cikgu, saya rasa bersemangat. Kita bertemu Ya, saya nampak ada banyak-banyak bahan cikgu dekat hadapan saya ni. Ada kotak tisu, ada cardboard, ada apa ni cikgu? Pita belekat. Pita belekat. Apa yang akan kita lakukan ni cikgu? Kita nak membina cikgu kan? Okey, cikgu dengan Mohsin hari ni kita sama-sama nak buat model rumah burung. Menggunakan media ni lah, alat dan bahan Antaranya yang pertama kita perlukan kotak tisu. Kotak tisu yang biasa ni mana-mana pun boleh cikgu lah. Mana-mana pun boleh. Okey, cuma nanti masa kita nak buat projek tu nanti kita bahagikan pada dua bahagian lah. Okey, bahagian A, bahagian B. Ni di bawah, yang ni di atas. Satu yang terbuka dan tertutup. Okey, kita anggap burung nak masuk ke sini lah. Okey. Faham. Ni pintu dia. Okey. Kemudian kita ada kertas warna kat depan ni. Kertas warna. Pilihlah nanti nak guna warna apa ada banyak boleh. ni kan. Kemudian kita ada kad gelugur atau kertas kotak ni. Kalau anak-anak di rumah kalau tak ada yang begini, okey. Jadi dia boleh guna kertas kotak kan. Kertas kotak. Kertas kotak. Bila kita kotak tu kita beli barang tu kan. Kita buang dia punya permukaan atas tu. Nanti dia punya permukaan jadi macam tu cikgu kan. Ini ada kesan jalinan kat sini. Unsur seni jalinan. Okey. Kemudian kita ada kain felt. Di sini kain felt. Kemudian kita ada kertas keras, ikat lah. Okey, untuk kita buat dia punya bumbung rumah. Rumah burung tu. Okey. Kemudian kita adalah okey untuk alat-alat seperti gunting. Ini yang penting lah cikgu kan. Yang penting untuk kita memotong kan. Gunting kena ada lah. Okey, untuk anak-anak di rumah kita boleh juga nak gunakan pisau tapi menggunakan alatan tajam ni agak berbahaya. Jadi kita kena berhati-hati. Ataupun pentingnya pemantauan ibu bapa lah cikgu dekat rumah. Kalau ibu bapa keluar bekerja, mungkin abang dan kakak ke kan. Kalau nampak adik-adik nak buat, kalau boleh bersama-samalah adik-adik supaya terselamat dan dapat mengelakkan kecederaan lah. Sebab kita menggunakan pisau dan juga gunting. Tapi alangkah baik untuk anak-anak di tahun 1 untuk murid-murid tahun 1 kita galakkan gunakan gunting. Gunting yang mata bulat di bahagian depan ni. Gunting yang tajam tu. Dia lebih selamat. Okey. Okey, Cik. Cikgu ada sediakan slide untuk anak-anak, untuk murid-murid di rumah. Jadi cikgu nak berkongsi slide cikgu supaya murid-murid lebih faham lah tentang apa yang kita nak belajar pada hari ini. Boleh cikgu. Silakan. Okey, kita tengok kat sini di belakang ni. Okey, ada tahap 1 pendidikan seni visual model rumah burung. Pada unit yang ke-9 serupa tapi tidak sama.
Serupa tapi tidak sama. Nampak macam sama tapi tak sama. Macam saya dengan cikgu hari ni. Ya. Nampak serupa tapi tak sama. Okey, kita sama lelaki. Sama, okey, sama. Tapi usianya berbeza. Itulah maksud saya. Okey. Kita terus kepada slide apa kita punya slide ni. Okey, kita tengok standard kandungan. Okey, 1.1 bahasa seni visual. Di awal tadi cikgu dah terangkan sedikit bahasa seni visual. Kemudian 2.1 kemahiran seni visual. Okey, kemahiran ni maksudnya kita buatlah aktiviti nantilah. Okey. Faham. Kemudian standard pembelajaran 1.1.3 mengenal, memahami dan menamakan bahasa seni visual yang ada pada karya model. Okey, dalam bidang membentuk dan buat binaan. Okey, seterusnya 2.1.3 tu mengaplikasi pengetahuan bahasa seni visual. Kita kena tahulah. Okey, bila cikgu bersoal jawab, murid dah faham dah. Dia boleh nyatakan bahasa seni visual tadi. Okey, kemudian penggunaan media. Media ni lah dia. Seperti yang kita tunjuk tadi. Kemudian teknik serta proses. Teknik tu maksudnya kita nak gunting ke, kita nak tampal ke, proses langkah kerja. Teknik yang betul lah. Ya, dengan teknik yang betul. Okey, sebenarnya kita boleh buat menggunakan pelbagai media lain, tapi yang paling mudah kotak tisu. Ini yang paling mudah. Paling senang, jimat, selamat. Betul. Mudah didapati. Ya, mudah didapati. Dekat setiap rumah mesti ada, cikgu. Okey, kita terus kepada elemen merentas kurikulum. Ini cikgu selitkan. Ini mesti ada dalam kita punya pembelajaran. Okay, yang pertama tu kelestarian alam sekitar, sebab kita kaitkan dengan burung. Bila sebut burung ni, ialah orang kata apa, dia juga makhluk hidup seperti kita kan. Dia memerlukan tempat tinggal yang selamat. Okey, kemudian kreativiti dan inovasi. Maksudnya bila kita hasilkan satu karya tu, daripada produk tu tadi, apa yang kita boleh hasilkan? Contohnya kita dah buat rumah burung. Daripada rumah burung tu nanti, apa yang boleh kita aplikasikan? Apa yang kita boleh dapat manfaat daripada tu? Mungkin kita boleh buat tabung. Tabung, boleh masuk duit, cikgu kan? Boleh masuk duit dalam ni. Siapa pun tak tahu kita simpan duit dalam tu. Betul. Okey, seterusnya keusahawanan. Okey, setiap produk seni ni sebenarnya dia sangat bernilai. Okey, jadi kita boleh kata apa? Kita boleh manfaatkan setiap karya seni yang kita buat untuk kita jual, dapatkan hasil. Betul. Contohnya dapat wang sampingan, cikgu, duit poket. Ya, betul. Jangan PKP ni, cikgu. Duduk rumah tak buat apa selain daripada PDPR, kita boleh juga luangkan aktiviti bersama keluarga, cikgu kan. Buat produk, kemudian kita jual. Contohnya buat lukisan dan sebagainya kan. Ini contohnya jebak burung depan ni. Ini jebak hasil burung, cikgu. Ya, jebak burung terkukur. Hasil kerja tangan arwah ayah cikgu. Okey, dia buat dan dia jual. Dapat hasil. Itu contoh satu karya seni, okey, yang satunya fungsinya untuk rumah burung, yang kedua dia boleh buat jual. Kira ni sentimental value lah. Ya, betul. Nilai sentimental untuk cikgu lah. Okey, kita teruskan kepada kita punya slide. Jom. Okey, ini model, kita punya tajuk tadi model. Okey, apa yang dikatakan sebagai model tu? Okey, objek yang dibina menyerupai objek yang sebenar menggunakan skala. Maksudnya dia ada ukuran lah. Okey, kalau objek sebenar besar, model tu dia lebih kecil. Okey, contoh tu kalau tengok gambar situ ada cikgu sedang berbual dengan murid tu. Okey, model dilihat dan disentuh. Contoh tadi kita pegang tadi lah. Okey, bentuk pada model disebut bentuk konkret. Tadi cikgu sebut. Ingat tak? Konkret dan ilusi. Okey, yang ni bentuk konkret ni kita nak buat ni. Okey. Okey, kita tengok tu. Kapal terbang ini ada sayap yang serupa dan seimbang. Itu dah sentuh kepada prinsip rekaan, keseimbangan. Okey, seterusnya cikgu dia kata bagaimana kita nak buat model. Ini penting ni. Kita boleh mencantumkan bahan kutipan. Okey, bahan kutipan ni banyak. Okey, sama botol, penutup botol, tin minuman, air kotak dan sebagainya. Bahan yang boleh dikitas semula lah, cikgu. Ya, betul. Bahan kita semula. Boleh menghasilkan model. Okey. Seterusnya kita tengok alat dan bahan. Ini aplikasi nak buat. Ni contoh. Okey. Contohnya yang pertama tu air kotak boleh jadi kereta. Tadi kita tengok yang pada segmen pertama tadi kan. Kemudian botol air dengan batang lidi boleh jadi apa tu? Kapal layar. Tu kotak tisu. Buat rumah. Tu buat rumah, tapi hari ni kita nak buat rumah tapi bukan rumah untuk manusia lah. Kita buat rumah untuk burung. Okey. Dan yang terakhir, ini dia media alat dan bahan. Okey. Semua dah ada dekat depan kita dah. Betul, kita dah ada gunting. Tinggal apa lagi? Kita dekat. Jom, cikgu. Jom kita buat. Jom kita buat. Tak sabar dah rasanya ni kan. Okey. Mesti tak sabar nak pegang gunting, nak pegang jam. Betul. Tangan saya dah gatal ni, cikgu. Tadi duduk diam dah. Itulah, cakap-cakap juga kan. Jadi kita kena buat aktiviti. Okey, jadi untuk murid-murid di rumah bolehlah mengikuti kami di sini untuk sama-sama kita buat aktiviti. Okey. Okey, jom cikgu. Pilihlah kertas warna mana yang Sim suka. Kalau saya nak warna biru boleh, cikgu? Boleh, silakan. Okey, terima kasih. Kalau Sim biru, cikgu nak ambil warna lain lah. Okey, ada kita banyak kertas warna ni. Banyak, cikgu. Kuning ada, pink ada. Okey, cikgu nak warna hitam. Okey. Okey, kita buat bahagian bawah dulu. Okey. Macam biasalah. Kita boleh gunakan gam. Okey, gam yang biasa ni lah.
Ataupun kita boleh gunakan ni, pita pelekat Pita dua muka pelekat. ni. Okey, mana-mana lah. Boleh. Tak kisah. Saya guna pita Okey. pelekat lah cikgu. Macam Dia mudah. lebih mudah kalau kita guna pita pelekat. Okey, nak potong ni kalau nak mudah gunakan gunting ataupun lebih mudah lagi guna tangan je. Okey. Tarik je macam tu. Okey. Kita buat bahagian bawah dulu Dia ada dua bahagian atas Okey. dan bahagian bawah. Kita balut bahagian bawah dulu. Kenapa kita nak mewujudkan kontra warna pada kita punya karya ni. Okey. Satu. Kita letak dulu Kena lekat dengan kemas cikgu kan. Ya, Barulah betul. hasilnya nampak cantik dan teratur. Ya, betul tu. Okey, jadi murid-murid di rumah bolehlah mengikuti kita untuk sama-sama buat. Okey, pastikan media tu adalah alat dan bahan. Betul lah cikgu saya buat ni? Betul. Saya ikut apa yang cikgu buat ni. Tak apa, ikut je. Kalau di sekolah pun macam tu juga. Cikgu akan tunjuk dulu pada anak-anak. Okey, kemudian anak-anak ikut je lah. Faham. Okey, kadang-kadang tu Sin, Ya, kalau cikgu. saya nak tahu anak-anak ni, dia lebih kreatif daripada kita tau, daripada cikgu. Kita ajak A, B, dia dah sampai D, E dah. Banyak je dia nak buat cikgu ada kan. je dia punya idea tu kadang-kadang kita pun tak terjangka. Lagi nampak benda-benda macam ni, warna-warna macam ni. Ya, betul. Dia Macam-macam suka lagi dia seronok. mereka. Kalau bermain dengan kemahiran ni, buat aktiviti, menggunting, menampal ni, dia memang suka sangat lah. Rasa seronok cikgu. Saya pun kalau masuk sekolah. Okey, Sin. Ya. Apa saya nak cerita dia masa sekolah? Macam nak tahu ni. Kalau Masa buat sekolah sekolah, macam nak dengar? mata pelajaran pendidikan seni yang saya paling suka cikgu. Enjoy kan? Enjoy. Macam Sebab kita tu bermain memang. dengan warna, Betul. dengan bentuk. Ya. Macam-macam kita buat. Okey, langkah seterusnya kita dah letak gam. Kita ambil kertas warna tadi, kita balut lah. Okey. Okey. Macam tu je. Mudah saja. Okey. Kalau kata tak kuat gam tu, kita boleh tambah lagi lah. Faham. Okey. Bahagian belakang ni tak cukup. Tak apa. Nanti kita tambah je. Saya agak terkebil-kebil cikgu. Tak apa. Biasalah lama tu. juga, Nama pun belajar kan. Betul. Okey. Okey, sudah. Kita boleh. Okey, nak mudah kita boleh pakai Kita lekatkan gam. ya cikgu Lekatkan. Okey, cikgu guna dua lah. Gam pun cikgu guna. Boleh. Pita pelekat pun cikgu guna. Lagi kuat lah. Betul. Lekatkan dia tu. Okey, dia mudah sebenarnya. Kita jadi cepat lah. Saya guna gam juga cikgu. Apa cikgu buat, saya buat cikgu. Ya, tiru tak apa. Dalam pendidikan seni visual ni kita ada istilah yang dipanggil imitasi. Imitasi. Maksudnya kita ikutlah cikgu Ya, kan. kita meniru. Okey, kita meniru. Tak ada masalah sebab kita belajar meniru tu pun belajar tapi dalam peperiksaan janganlah meniru. Kan kena tangkap pula kan. Tapi untuk belajar seni tak ada masalah. Kita boleh menggunakan tu diistilahkan sebagai imitasi peniruan. Maksudnya kita meniru objek yang ada di depan kita. Contohnya kalau kita nak melukis Ya. kan, contoh kita nak melukis pokok. Mesti kita tengok pokok kan. Betul. Takkan tengok benda lain jadi benda lain lah cikgu. Jadi kita boleh tiru sajalah. Biasanya cikgu kan nak buat rumah burung ni ambil masa berapa lama cikgu? Oh, sebenarnya tak adalah lama sangat. Kalau kita dah cukup medianya, cukup alat dan bahan, sekejap je, tak lama pun. Cikgu lipat macam mana? Saya tengok cikgu lipat cantik je. Macam kita lipat hadiah tu. Kan, macam ni. Okey, buka. Okey, buka balik. Cikgu tekan ini dulu tadi satu, masuk dalam. Tekan ke dalam. Ini pun tekan ke dalam. Okey, faham. Dia akan jadi macam ni. Macam bentuk segitiga tu kan. Lepas tu tutup je lah. Okey, dapat cikgu. Sebab ni bahagian bawah. Tak cantik pun tak apa. Tak nampak lah. Cuma kita nak kemas je lah kan. Okey. Okey, kita letak gam. Cikgu tunjukkan contoh yang paling mudah untuk murid-murid di rumah lah. Okey, teknik yang sangat mudah, sangat senang. Okey, kalau kita rasa tu kita boleh gunting sikit Sin, tak ada masalah. Nak kemaskan dia nak kemaskan dia. Okey, sapu gam. Boleh Sin? Boleh cikgu. Okey. Senang je. Saya dah lama dah tak buat. Tak apa. Cikgu sebab boleh kata selalu buat. Dah biasa kan. Okey. Macam ni untuk murid-murid di rumah, sekiranya murid-murid yang tertinggal ataupun tak sempat nak mengikuti kita punya rancangan hari ini, boleh tengok di YouTube channel Betul, NTV7 YouTube Official DDTV. Malaysia kan. Yes, boleh tengok kan. Kalau macam terlepaslah hari tu kan cikgu tak dapat tengok lah. Tak Boleh apa. buka YouTube. Ataupun ni bukan nak promote saja je lah nak bagi tahu kan. Boleh pergi ke channel YouTube cikgu. Cikgu ada channel YouTube juga? Ada. Cikgu buat tu khas untuk anak-anak belajar seni visual Itu yang sekolah rendah. seronoknya. Okey.
ilmu kita berkongsi ilmu. Cikgu, saya punya okey cikgu. Saya punya dah siap. Cepatnya. Saya ala kadar sebab cikgu tadi cakap bahagian bawah tak nampak kan? So saya macam betul. Okey, cikgu dekat dah je lah. siap. Ini depan. Aha. Tapi belakang tu macam tak kemas pula kan. Elok kita samalah. tutuplah sikit. Okey, boleh. Okey. Warna yang sama ya cikgu? Ya, betul. Okey. Ataupun kalau tak ada warna sama, ambil je lah mana-mana warna. Tak ada masalah sebab dalam bidang seni ni kita kena kreatif lah. Faham. Tak semestinya guna warna yang sama. Kalau nak buat berwarna-warni pun boleh. Tak jadi masalah. Betul? Yang penting, benda yang paling penting bila kita buat pendidikan seni ni cikgu kan? Ya, Keseronokan. betul. Kita kena gembira lah. Kita tak boleh... Sebab apa? Kalau saya menghadapi tekanan ke stres ke cikgu kan? Ya. Bila buat pendidikan seni visual ni, sebab kita bermain dengan warna, kita bermain dengan orang kata apa, skill. Ya, betul. Kita rasa macam relax. Relax Macam kan? layan Betul. Kerja je seni buat. ni dia macam kata kita melepaskan tekanan kita. Betul. Okay. Melukis ke. Biasa kalau sebut seni ni biasalah melukis mewarna tu memang wajib lah kan. Betul. Ni cikgu campur tadi hitam, letak belakang ni warna jingga. Tak ada masalah. Saya guna yang warna yang sama juga cikgu. Okey, nak sama pun boleh. Nak buat macam cikgu ni pun boleh. Ikut kreativiti masing-masing. Faham. Okey. Dah siap bahagian bawah tu, kita terus kepada bahagian atas. Warna yang lain jugalah. Okey, warna yang lain lah. Kenapa kita nak warna lain? Sebab kita memerlukan kontra di situ. Kita nak buat kontra warna. Okey, cikgu suka warna merah. Jadi cikgu nak buat warna merah. Merah buat abang marah. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Kita nak buat pendidikan seni ni, kena tenang-tenang. Ya, betul. Kita kena gembira. Kena ceria. Mood kita kena seronok. Betul? Okey. Cikgu, kalau kita lepas dah selesai lekatkan daripada bahagian atas dan juga bahagian bawah, maksudnya dah selesai lah kita buat rangka ni cikgu? Belum lagi. Belum lagi? Rumah tak lengkap tanpa bumbung dan juga lantai. So sebentar lagi kita akan gunakan kita akan buat bumbung dan juga betul. lantai. Ya, sekarang kita baru buat badan ni je ni. Baru buat badan rumah. Tak lengkap lah cikgu. Belum lengkap lagi. Tak apa, kita cuba buat. Kita cuba siapkan. Okey, lekat, bagi kemas. Murid-murid kat rumah pun boleh tengok dengan teliti. Nampak macam ni. Cikgu tutup bahagian depan ni. Nanti kita tebuk lah pintu dia. Gunting lah cikgu. Ya, betul. Okey. Mudah je. Okey cikgu, sementara saya nak siapkan ni, apa kata kita berehat seketika dan kembali selepas ini cikgu. Okey. Dalam Mahir Didik TV sekali lagi cikgu. KPM. KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kita bertemu kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama saya Muhsin Nazli dan juga Cikgu Syukri. Ya. Baiklah cikgu, tadi sementara kita rehat, kita telah pun siap rangka cikgu. Betul. Depan belakang. Boleh tunjukkan cikgu? Nampak bentuk rumahnya dah ada Ni Ni saya pintu punya masuk daripada ni. Langkawi cikgu. Wow. Daripada Penang. Ini daripada mana cikgu. tak tahu ni. Uganda agaknya. Tadi cikgu kata tak lengkap rumah burung ni tanpa tapak Dan juga bumbung. Jadi sekarang ni kita nak buat tapak dan bumbung lah cikgu. Ya, betul. Untuk tapak dan bumbung ni apa yang akan kita gunakan cikgu? Okey, kita akan gunakan kertas keras lah. Okey. Begini kertas keras ni. Memang keras betul lah ni. Okey. Boleh buat kipas. Panas ke cikgu? Panas. Okey, kemudian kertas keras ni kita akan buat sedikit hiasan seolah-olah macam ada rumput lah. Kita gunakan kain felt. Ni cikgu. Ni kain felt. Dia kain sebenarnya. Faham. Lembut je. Betul. Okey. Ini akan jadi bertindak sebagai rumput lah cikgu. Ya, konon-kononnya begitulah. Okey. Jadi saya ambil warna apa tu? Hijau kan? Saya ambil warna hijau cikgu. Cikgu ambil warna biru lah. Okey. Mahal sikit. Rumput mahal cikgu. Mahal, Rumput rumput mahal. sintetik. Rumput sintetik. Okey, cara dia mudah je. Okey, untuk murid-murid di rumah, Sen di studio. Okey, kita dapatkan kertas keras ni dengan kain felt. Kita lekatkan saja.
Lekatkan saja okey. guna pita pelekat. Guna pita pelekat. Itu lebih mudah. Kita akan lekat. Kalau nak lebih kreatif, kita boleh buat bentuk sebenarnya. Aha. Buat bentuk, kita nak buat rupa bulat ke, segitiga, ikutlah segitiga. Ikut kreativiti lah nak cikgu buat kan. bujur ke, ikut kreativiti. Tapi fungsi dia kita nak lekat. Ya, nak lekatkan kita punya ni lah, badan rumah ni ke tapak dia macam tu. Faham. Okey. Pastikan buat dengan kemas ataupun macam cikgu cakap ikut kreativiti Ikut masing-masing lah. kreativiti masing-masing. Yang Cikgu gunakan penting- pisau pisau ni agak tajam, agak bahaya. Jadi kita kena macam saya katalah pengawasan ibu bapa di rumah. Kalau anak-anak buat bersama dengan mak ayah. Okey, tapi di sini cikgu insya-Allah cikgu cubalah buat dengan Boleh cikgu. selamat. Cikgu nak buat bentuk ya cikgu. Saja je. Kan kalau segi empat tu macam bosan pula kan. Faham. Jadi kita buat bentuk. Tapi cikgu, masa cikgu masa kita berehat tadi, saya sebenarnya dah buat siap-siap dah cikgu. Ya ke? Tak perasan saya- patut dah nampak cepat je siap kan ni. Saya dah lekukkan cikgu. Dah lekukkan. Dah lekukkan. Okey. Tapi boleh cikgu saya teruskan boleh. kan? Teruskan. Kira adil Tampal lah je. cikgu kan? Tak apa. Sebab cikgu dah berpengalaman. Ya. Pandai guna alasan tu Bagilah peluang dekat saya. Boleh tak ada masalah. Okey. Nak memotong ni dia agak susah. Cantik. Tapi Betul. anak-anak di rumah minta tolong mak atau ayah kita kan. Ini Ayah penting. kita lah. Ayah ni kreatif dia lain macam sikit. Betul cikgu. Mak sibuk kat dapur. Itu saya tak dapat nafikan. Bukan masalahnya, Ya. seronoknya bila dah bagi kat tangan ayah. Ayah buat. Ayah pula yang seronok sampai ke habis saya buat. Ayah cikgu. buat daripada mula sampai habis. Anak gini tengok. Anak macam ni. Macam ni cikgu. Dah siap. Bila kita nak buat ni? Dah. Dah, betul hantar sekolah, cikgu tanya, kenapa cantik sangat ni? Siapa yang buat? Saya buat sikit je. Saya Lebih buat ni sikit ayah je. Betul? Betul cikgu. Nostalgic betul. Betul. Tapi itu akan menjadi satu kenangan yang indah bila kita buat bersama dengan ibu bapa. Okey, saya di sekolah pun memang saya galakkan anak-anak kalau saya bagi tugasan tu, saya kata okey tak apa, balik siapkan di rumah, boleh minta pertolongan daripada ibu bapa. Tak ada masalah. Okey, sebab daripada situ dia akan kata apa membina hubungan kekeluargaan. Betul, itu yang penting cikgu. Ya. Lagi-lagi kita sekarang ni dalam waktu orang kata pandemik. PDPR kan di rumah. Jadi masa banyak terluang di rumah cikgu. Betul. Nak buat apa lagi kalau mak dengan ayah ada, abang kakak ada. Kita buatlah aktiviti-aktiviti macam ni. Ya, kita manfaatkan kan. Betul. Bila nanti kalau dah besar masing-masing, bawa haluan masing-masing pula cikgu. Sementara ada masa bersama ibu bapa ataupun adik-beradik, Betul. seeloknya kita gunakan lah cikgu kan. Betul tu. Kita manfaatkan masa bersama sebab kenangan-kenangan begitu kita nak ulang semula dah tak dapat dah. Betul. Sedih pula cikgu cakap macam ni. Tapi yelah. betul cikgu, penting cikgu. Ni ada yang dah tak balik kampung kan, dah lama Betul. kan. Terasa rindu. Menyesal dulu time sekolah, Okey. masa sekolah Dah tak dapat buat macam benda ni. ni dengan cikgu. Okey, kita lekatkan sajalah. Okey, nak guna gam boleh, guna ni pun boleh. Okey. Okey. Okey cikgu. Alright. Cikgu dah siap tapak Saya dia. pula ketinggalan cikgu. Tak apa. Boleh perlahan-lahan jangan risau. Cikgu, kalau saya nak tanya, kalau macam kain kain fab ni, kalau dekat rumah, murid-murid tak ada, apa yang mereka Okey. boleh gunakan cikgu? Mereka boleh gunakan kain-kain terpakai. Kain batik ke, kain plekat ke. Okey, tak ada masalah. Ataupun kalau dapat rumput-rumput kering ke, boleh juga tampal atas kertas. Boleh, tak ada masalah. Boleh buat. Cikgu tadi, cikgu buat, cikgu lekatkan dulu, baru cikgu gunting kan? Ya. Oh betul lah saya buat kan. Kalau saya nak gunting ikut bentuk boleh cikgu? Boleh. Saya gunting terus? Ya. Boleh juga. Kalau macam tadi cikgu gunting bentuk dulu baru cikgu tampal kan? Ya, macam ni kan. Nampak dah? Okey, tapi tak berapa kemas. Kita kemaskan lah. Faham. Okey, kita dah dapat tapak dia. Penting ikut kreativiti masing-masing. Yang penting luaslah, cukup luas untuk permukaan kita untuk meletakkan rumah burung nanti. Ya, betul. Jangan gunting-gunting, seronok gunting. Dah terus lupa kan? Tak cukup. Tak cukup pula. Okey. Ni cikgu kertas tu agak kecil, kain tu agak kecil, kertas besar, jadi cikgu potong sikit lah. Kita adjust. Bagi kemas lah cikgu kan? Saja je. Kata kita kena kreatif lah. Okey, dah dapat macam ni, lekatkan saja. Mudah kan? Okey. Kemudian kita lekat tapak dia. Allah, terjatuh. Kita lekatkan ya cikgu? Lekatkan. Okey, Kita kalau lekatkan di bawah kotak cikgu. okey, kalau murid-murid di rumah yang ada hot glue gun macam tu. Ni Clara saya boleh angkat fokus cikgu. sikit kan? Boleh guna gam ni. Dia lebih kuat sebenarnya. Tapi cikgu bahaya juga Tapi cikgu. dia bahaya, dia panas. Jadi kena berhati-hatilah kalau nak Bahaya bahagian murid-murid sini. di rumah kalau nak menggunakan
alat ni, gam ni yang dia kena berhati-hati lah. Minta pertolongan. dia Macam boleh buat biasalah. Ya. Ada pemantauan daripada tapi dia punya kesan tu ibu lebih bapa. kuat lah gam dia. Okey. Yang dah tampal. Cikgu laju, cikgu. Tak adalah laju. Kita mengejar masa. Masa itu emas. Betul? Okey. Dah dapat. Sekarang kita lekatkan saja. Okey, tak apa. begini. Cikgu Dah. turunkan, cikgu. Okey. Kemudian kita pergi kepada bumbung. Macam mana nak buat bumbung? Kita gunakan kad. Bersepah dah meja cikgu ni. Tak apa, cikgu. Biasalah kan. Dah buat kerja seni memang kebiasaan. macam ni. Okey. Saya ke depan sikit. Okey, kad keras ni kita nak buat bumbung dia. Okey. Okey, cikgu. Sen dah ada kan? Ui, dah potong. Sama juga, cikgu. Masa berehat tadi, Cikgu saya baru nak potong. Sen dah siap. Okey, cikgu. Kalau saya nak tanyalah, cikgu kan. Ya. Sebab saya dah siap dulu, saya bolehlah tanya. Ya, betul. Boleh. Kalau kad macam ni, biasanya kalau dekat rumah kita boleh gantikan dengan kad apa, cikgu? Mungkin kad Manila pun boleh sebenarnya. Ataupun cikgu kita kan, lapis 2 kali. saya rasa kad macam ni, biasanya kad kotak makanan bijirin tu. Ya, betul. Kotak susu ke. Kotak susu. Pun boleh, tak ada masalah. Lagi Boleh, apa cikgu kan? Apa lagi Banyak Selain daripada biasa tu? kotak susu, kotak-kotak Cornflake. kotak cornflake betul, kotak-kotak bijirin boleh Bijirin, gunakan sebab sama sahaja dia punya orang kata apa? Dia punya Permukaan dia. permukaan, ketebalan dia tu. Ya, ketebalan dia sama je. Okey, memangkan sen dah siap dia punya Okey. tu, cikgu terpaksa lah potong kan. Jadi Tak apa. Okey. Cikgu potong dulu. Okey, dah dapat. Ada ukuran dia, cikgu. Sebenarnya boleh agak-agak je. Okey. Macam cikgu kan. Kita nak buat bumbung dia macam ni. Kita agak-agak je lah. Macam tu kan. Kita lipat sikit. Ini teknik yang mudah lah untuk Faham. murid-murid di rumah. Tapi bumbung tak semestinya orang kata kena petak, cikgu kan? Tak Boleh je juga. ikut kreativiti lah. Ikut kreativiti. Mana nak buat apa ni? Bumbung Minangkabau. Terpulang. Ikut Okey. kreativiti masing-masing. Kita yang buat dia. Nampak tak? Ni. Okey. Macam ni saja. Okey. Sekarang kita gunakan. Okey, ni je. Kad gelogo. Okey. Atas Cikgu meja punya ni, warna biru, saya punya warna Okey, sama ungu. juga. Tampal je. Tampal je ya. Nak guna gam boleh, nak guna pita pelekat pun boleh. Saya guna gam lah. Okey. Contoh cikgu sampul. gam. Ni gam. Cikgu, kenapa cikgu letak pita pelekat, lepas tu cikgu gam Saja. sekali? Kita nak tunjukkan kepelbagaian dalam kita punya faham. teknik. Teknik dan proses. Maknanya kita boleh gabungkan. Okey, kalau anak-anak yang tak ada pita pelekat mungkin boleh guna gam. Tak ada gam, boleh guna pita pelekat. Okey, tampal je lah. Alright. Okey. Sekarang kita ikut bentuk kertas keras tadi. Faham? Okey. Okey, sudah. Kalau nak ukur siap-siap guna pembaris pun boleh Sin sebenarnya. Cikgu, saya nak guna pisau, cikgu. Hati-hati Okey. Okey, tarik. Dah dapat Hati-hati. bumbung dia. Cikgu dah siap dulu. Siap. Tapi tak siap lagi. Kita nak buat hiasan pula. Okey. Untuk lebih mudah Sin, bumbung ni kita jangan lekat lagi. Okey. Kita buat hiasan dulu. Hiasan dulu. Okey, kebetulan cikgu memang ada bawa. Nampak tak ni? Kotak ajaib. Kotak ajaib kan, cikgu? Apa yang ajaibnya tentang kotak ini? Dalam Apa ni ada yang adanya? macam-macam. Ada tali. Okey, ini semua alat dan bahan lah. Kita kata bahan lah. Bahan untuk kita buat hiasan Ada betul-betul Warna-warni juga, cikgu. Ada pokok-pokok. Okey, ada batu ni. Sen pilih lah mana yang saya nak guna, saya nak ambil je. Tak ada Seronok, masalah. cikgu. Ini yang orang kata apa, pelajaran pendidikan seni ni lagi bertambah Ya. menyeronokkan. Kita ada lidi sate, kita boleh guna. Okey, ini semua untuk buat hiasan. Okey. Boleh. Ni kalau nak guna pun boleh. Gunting, ambil bunga dia. Atau ambil betul daun letak. dia. Betul letak. Faham. Okey, nak lekat macam mana, Sin? Kita gunakan gam kuat. Ini dia. Ini dia gam kuat. Untuk lekatkan supaya sebab kita tak nak guna glue gun tu kan, panas. Betul. Jadi kita guna gam. Ini adalah gam inisiatif kuat. lain lah, cikgu kan? Ya, betul. Okey. Okey, jadi contoh contoh kita ambil. Okey, cikgu nak buat dia punya macam pagar ke ataupun nak buat rama-rama ke, bunga ke, terpulanglah. Ikut kreativiti. Okey. Kalau cikgu kata ikut kreativiti tu, saya pun ikut kreativiti saya boleh? Boleh. Maknanya saya boleh ambil je lah apa saja dekat sini, cikgu? Ambil lah apa saja. Cikgu belanja hari ni. Cikgu belanja. Itu yang seronoknya. Okey. Okey. Kita gunakan gunting, kita potong sikit. Kecil-kecil. Gunakan gam. Gam yang ni lah, cikgu, kuat sikit kan? Kita punya meja ni agak penuh. Okey, kita tepikan. Ini namanya berseni, cikgu. Ya, betul. Ini pokok ni hiasan. Kita boleh guna, kita manfaatkan. Okey. Okey. Nak guna gam ni pun kena berhati-hati, cikgu. Ya, dia Takut kena melekat tangan.
Okey, cikgu tak nak guna pisau, cikgu nak guna gunting saja. Dia lebih cepat. Okey. Okey. Cikgu nak buat pagar dia. Pagar dia Okey, ini pun sebenarnya cikgu gunakan kuasa ni. Kuasa? Ada kuasa? Cikgu ada kuasa? Ada. Kuasa apa, cikgu? Agak-agak. Agak-agak cantik je. kita letak je. Agak-agak jadi. Okeylah tu. Okey, tu pun nak guna kuasa juga. Ada kuasa. Okey, saya dah Kalau letak. murid-murid yang biasa tengok channel Cikgu Syukri, dia dah tahu dah. Cikgu akan gunakan kuasa tu lah. Faham. Kita ada bunga-bunga. Kalau dekat rumah cikgu mungkin peralatan barang-barang seperti ini mereka boleh buat sendiri cikgu kan? Ya, betul. Ambil kertas warna ke apa kalau nak buat macam bunga-bunga macam ni. Dia boleh potong tampal je. Boleh. Ambil macam kertas warna-warni macam ni cikgu kan? Betul. Buat bentuk bunga, lukis, gunting dah jadilah macam ni. Tapi kalau ada kesempatan nak beli dekat kedai buku ke apa ke, ada je yang macam ni. Yang dah siap betul. Boleh terus kita tampal je. Okey, terusin. Tak ada masalah, tampal je. Tolong kan kita sambil buat ni, kita borak-borak. Okey. Sedar tak sedar dah petang. Okey, tampal saja. Okey cikgu. Okey. Tu bahan yang dah siap, dah sedia siap kan? Ini yang kita buat. Contoh begitulah. Faham. Saya rasa seronok nak guna barang-barang baru cikgu. Gunakan banyak tu, ambil je. Okey. Okey cikgu, sekarang tadi kita dah buat orang kata apa, rangka. Kemudian tapaknya. Bumbung kita dah sediakan. Bumbung dah sediakan, cuma nak letak je balik. Cikgu tak nak letak bumbung dulu, bukan apa, sebab nanti susah kita nak menampal-nampal tu kan. Faham. Jadi kita hias dia dulu, last nanti baru kita letak bumbung. Okey cikgu, hasilnya kita akan tunjukkan selepas sahaja kita kembali daripada berehat. Betul tu. Nak tahu macam mana rupa rumah burung cikgu, rumah burung saya, kita berehat dahulu, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, nama saya Zaid Anur Syakir. Saya nak buat rumah burung. Ini bahan-bahannya. Hati-hati kawan guna mana ni. Benda ni panas. Ya, kita bertemu kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Kita buat apa cikgu? Kita buat model rumah burung. Model rumah burung untuk kawan kita kat sebelah sana tu cikgu. Ya, betul. Itu dia. Sejuk dia dalam ni kan. Okey. Okey cikgu, tadi kita dah tengok salah satu video cikgu kan. Ada murid buat rumah burung. Mana hasilnya cikgu? Ini dia kat depan cikgu ni Sangat cantik, sangat kemas. Okey, kalau kita tengok pada video tu berbanding dengan kita buat hari ni, dia agak berbeza. Okey, berbeza dari segi medianya, penggunaan alat dan bahannya lah. Okey, kalau kita tengok, kita buat ni scene, cikgu angkat sikit lah. Cikgu angkat. Angkat sikit. Kalau cikgu angkat, saya pun nak kena angkat. Saya nak kena tunjuk juga cikgu. Cantik tak? Ini saya punya. Saya punya untuk burung daripada negara China cikgu. Wah, patut sebab dia punya bumbung dia melengkung. Cikgu ni daripada tanah Melayu. Boleh cikgu, boleh berjiran. Boleh berjiran. Okey, kita letak kat sini. Okey. Jadi kita dah siap kita punya model rumah burung. Jadi cikgu nak kongsikan hasil karya murid-murid cikgu lah. Yang cikgu bawa daripada sekolah cikgu, SK Felda Bukit Damai. Dan juga kolaborasi dengan yang ni daripada SK Karak.
SK Kara. Okey, dia aktif. Dia buat ni dengan bantuan ayah dia lah. Sebab apa? Sebab guna gam panas tadi. Ya, pistol betul. Dia guna tadi gam kan? panas tu. Jadi tu agak berbahaya. Dia gunakan alat tu bersama dengan batang aiskrim dan juga lidi. Lidi sate dan juga buluh. Ni buluh ni sebenarnya yang telah diraut. Dia dah jual paket. Jadi beli terus. Beli je gam lah. Gam je lah, dia cantum-cantum saja. Okey, jadi memang capailah objektifnya untuk menghasilkan model rumah burung. Okey. Yang ni karya anak murid cikgu juga. Kamalia nama dia. Okey, dia cuba tiru macam mana yang cikgu buat lah. Okey, nampak sama. Bumbung dia pun lain juga cikgu. Bumbung lain. Sebab kita pentingkan kreativiti. Kreativiti dan inovasi. Betul. Okey. Jadi terpulang pada dia buat bumbung style gitu kan. Nampaklah kelainan adalah. Kalau nak buat bumbung macam tu pun boleh boleh cikgu. cikgu. Minangkabau kan. Minangkabau, betul. Pun boleh, tak ada masalah. Okey, kalau kita tengok di sana sen, kalau saya nampak depan sen tu yang kayu tu daripada Kayu, papan cikgu, lah. Plywood dan papan. Tu anak murid cikgu di Bukit Damar lah. Alia kalau tak silap. Dia ayah dia lah, bantuan ayah dia. Okey, menggunakan tengok kalau ada dia gunakan skru kan ada situ. skru kat sini. Lebih kukuh. Okey, sebenarnya tak ada masalah kalau anak murid kita nak buat lebih bagus daripada kita pun tak apa. Kita memang galakkan untuk dia gunakan bahan-bahan lain selain daripada kotak tisu tadi. Yang ni lagi menarik. Cuba teka tu apa benda tu agak-agak. Yang ni cikgu saya tengok, saya belik, Kotak saya rasa apa ini tu? kotak macam kotak susu ni cikgu. Ya, betul. Kotak susu. Okey. Bila saya tanya mak dia kata dia tak ada kotak tisu. Jadi gunakan kotak susu. Pun boleh. Tak ada masalah betul. cikgu. Yang Selagi ianya boleh dibentuk. Ya, betul. Dan juga dia tambah hiasan lah, batang aiskrim di situ kalau kita Ni nampak. batang aiskrim dan juga bunga-bunga ni. Agak menarik lah. Dia menggunakan kata apa? Plekat yang berkilat. Jadi dari jauh tu nampak bersinar-sinar. Itu pun kreatif lah. Dia menggunakan kata apa satu idea lain lah. Untuk menghasilkan rumah burung. Okey, yang ni kalau kita tengok hiasannya ada batu-batu. Kita pun dah tiru tadi kan. Ada cikgu. Kita pun ada batu-batu. Ada batu-batu juga kan. Ada pokok kecil. Ini biasanya pokok yang dalam akuarium tu kan. Dia gunakan buat pokok hiasan. Cikgu, saya nak tanya, apa unsur seni yang paling ketara kita dapat lihat dalam penghasilan karya rumah burung ni cikgu? Okey. Unsur seni yang paling ketara. Tadi cikgu kata unsur seni ada 6 cikgu. Betul. Okey. Cuba ingat lagi tak? Bentuk, Ya. warna, Ya. apa lagi ya? Garisan. Ruang, garisan. Satu lagi apa cikgu ni? Rupa dah. Sudah. Okey, garisan, rupa, bentuk, ruang, jalinan, Warna. okey. Jalinan tadi saya tak sebut. Jadi cikgu. fokus kita masa Sing kata tadi, apa yang kita paling kita nampak unsur seni yang pertama tu ialah bentuk lah. bentuk. Okey, bentuk konkret. Kita boleh pegang, kita boleh rasa. Kemudian jalinan, adanya jalinan pada permukaan lantai ni, pada permukaan bumbung dan juga hiasan di depan. Bergigi. Dan yang ketiga, unsur seni yang ketiga, warna. Kalau kita tengok depan ni, ada pelbagai warna. Kita guna macam saya ni, okey, cikgu gunakan warna panas. Okey, pada dia punya dinding rumah dan juga pagar ni adalah warna panas. Kalau saya punya ni warna apa cikgu? Okey, yang ni kontra. Okey, Kontra. ada warna panas, kuning ni panas. Biru ni sejuk. Hijau pun sejuk. Jadi ada kontra warna di situ. Seimbang lah cikgu, panas sejuk. Seimbang. Sebut pasal seimbang, kita dah menekankan prinsip rekaan keseimbangan dalam kita punya karya dan juga kepelbagaian. Okey, faham. Okey cikgu, selain daripada rumah burung hari ni kita buat model rumah burung. Apa lagi model lain yang kita dapat hasilkan menggunakan bahan kita semula ni cikgu? Kalau dekat rumah kan, ada barang lebih lah, ada bahan-bahan lebih lah. Kita nak hasilkan model apa Okey, kita boleh buat model rumah. Rumah Rumah kan macam ada yang banyak. ada dalam tadi. Ya. Okey, kita boleh buat model kenderaan. Okey, contoh macam kita buat model roket tadi kan. Yang kita tengok tu. Kemudian kita boleh buat tabung ke, tabung. bingkai Itu yang gambar. penting cikgu. Selain daripada orang kata apa berseni, kita boleh kalau menabung tu orang kata nilai murni lah cikgu. Betul, kan? nilai murni. Kita dah terapkan nilai menabung. murni situ, berjimat cermat. Kan? Selain tu, kita manfaatkan sumber-sumber yang sedia ada, bahan-bahan terpakai, bahan-bahan terbuang. Kita guna, kita semula. Okey. Selain daripada orang kata apa pendidikan seni ni, kita dapat memupuk semangat orang kata apa cinta akan alam sekitar. Ya, cinta kan, alam cikgu? sekitar, betul. Kita menghargai. Yang paling penting Kalau Sin, cikgu tengok Sin punya kerja ni Ya. kita ada TP tau. TP ni tahap penguasaan untuk murid. Okey. Dia tahap 1 hingga tahap 6. Okey, kalau cikgu tengok saya punya ni, TV yang mana? Dengan Sin punya kata apa persembahan ni, cikgu boleh bagi TP 6. Terbaik. Oh, nasib baik. Sebab apa? Sebab Sin berjaya menyiapkan model rumah burung
siap dengan hiasannya sekali. Okey, saya tak dapat buat ni cikgu tanpa tunjuk ajar daripada cikgu juga. Sama-sama kita Baiklah, bantu cikgu. membantu. Terima kasih cikgu, saya ucapkan cikgu syukri kerana Ya, sudi sama-sama. bersama dengan saya sepanjang 1 jam. Saya rasa sangat seronok sebab dapat buat aktiviti bersama cikgu. Dan yang bestnya, yang seronoknya, murid-murid daripada sebelum tu cikgu, Ya. mungkin cikgu boleh berikan rumusan cikgu untuk hari ini. Okey. Silakan. Yang pertama sekali terima kasihlah kepada Sin dan juga kru yang terlibat pada hari ini. Dan cikgu rasa berbesar hatilah cikgu diberi peluang dan ruang sekali lagi untuk bersama-sama dalam program Mahir Didik TV KPM. KPM. Okey, jadi untuk anak-anak di rumah bolehlah cuba buat model rumah burung ni menggunakan bahan-bahan terbuang, bahan-bahan terpakai, ataupun kita boleh, kalau mampu kita boleh beli di kedai, contoh seperti ni. Buatlah ikut kreativiti masing-masing. Okey, jangan kita sekat kita punya idea dan pemikiran, kita punya kreativiti. Kita kena luahkan. Bagaimana cara nak meluah? Inilah dia. Kita hasilkan produk-produk baru yang ada inovasinya. Orang kata apa cikgu? Jangan simpan. Ya, jangan Kalau simpan. ada bakat, jangan sia-siakan. Ya, betul. Baiklah, itu sahaja untuk Mahir Didik TV KPM hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Syukri kerana sudi bersama dengan saya selama 1 jam di Mahir untuk mata pelajaran pendidikan seni visual. Baiklah, sehingga kita berjumpa lagi cikgu. betul. Dan juga anda di rumah sentiasalah menyokong Didik TV KPM. Bye! Bye! Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM